Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang tajuk bolehkah PAS membaiki imej buruk sebagai parti pelampau agama. Tuan-tuan dan puan-puan, isu ini timbul apabila terdapat beberapa desas-desus bagaimana PAS kini mempunyai dua camp, bahawa ada satu camp yang lebih moderate dan satu lagi camp yang bersama dengan Hadi Awang dan orang seperti Sanusi yang disifatkan sebagai ekstremis. Terdapat juga ura-ura yang mengatakan bahawa ada kemungkinan perbincangan bahawa PAS kemungkinan boleh menyertai kerajaan perpaduan, dan ini menjadikan ia sebagai satu persoalan sama ada satu parti yang memang terkenal sebagai pelampau agama atau ekstremis agama bolehkah menjadi pemerintahan ataupun memerintah Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk berbilang kaum dan berbilang agama. Pada video ini saya akan memberikan 8 cara ataupun perkara yang perlu diteliti oleh parti Islam se-Malaysia yang kononnya mendukung Islam, tetapi lebih kita nampak dia lebih menunggang Islam. Tetapi kalau betul lah ada camp yang ingin membaiki parti tersebut, maka inilah 8 perkara yang saya rasa mereka patut nilai semula, dan juga rakyat Malaysia juga perlu melihat sama ada mereka akan membuat perkara ini atau tidak. Yang pertama, kita telah membaca bahawa Tuan Guru Hadi Awang telah menghina orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam. Bukan sahaja dia mengatakan bahawa orang bukan Melayu dan bukan Islam ini mudah menjadi perasuah sebab mereka tidak ada didikan agama seperti agama Islam, tetapi beliau juga telah menyifatkan orang-orang bukan Islam ini sebagai seperti binatang yang tidak bermaruah. Jadi di sini saya telah membuat video untuk menjelaskan kedudukan Islam ataupun pandangan Rasulullah terhadap orang bukan Islam. Jadi kalau kita lihat contoh Rasulullah yang telah saya sebutkan, bagaimana beliau ataupun baginda telah mengatakan bahawa tidak boleh orang Islam memaki ataupun mengeji kaum muhajirin yang telah mati di dalam peperangan dengan orang Islam. Apabila disoal kenapa, baginda berkata bahawa mereka ini punya keluarga dan akan menghiris hati ataupun perasaan mereka, dan mereka akan menjadi musuh kepada orang Islam. Jadi di situ dilihat bagaimana Rasulullah telah menghormati orang-orang bukan Islam. Contoh yang kedua adalah apabila suatu mayat seorang lelaki telah dibawa dan baginda memberi hormat dengan berdiri, orang berkata ini adalah orang Yahudi. Tetapi Rasulullah telah mengatakan ialah orang Yahudi, dia pun ada roh juga, menunjukkan bahawa baginda sendiri memuliakan mayat orang bukan Islam, apatah lagi orang-orang yang hidup. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah di dalam pembukaan Mekah telah menghormati orang-orang bukan Islam seperti Abu Sufyan, seperti isterinya Hindun, yang mereka ini jelas memusuhi baginda. Jadi kalau kita membaca petikan daripada Siddiq Fadzil, mengatakan bahawa Allah menciptakan manusia dan dia memuliakan manusia, dan manusia tidak patut menghina manusia lain seperti apa yang dilakukan oleh Hadi Awang. Jadi kita tak dengar pula Hadi Awang meminta maaf tentang kenyataan yang telah dibuat. Kalau dia minta maaf,
kita semua orang-orang yang boleh memaafkan, tidak ada masalah, tetapi beliau tidak mengatakan demikian. Yang kedua adalah orang seperti Sanusi yang telah menghina agama lain dengan mengatakan yang pertama adalah isu tentang bagaimana dipecahkan kuil ataupun berhala kaum India, dan di sini kita melihat bahawa beliau tidak menghormati langsung agama tersebut. Yang kedua, kenyataan beliau memperolok-olokkan Tiong, iaitu menteri berkenaan dengan pelancongan, yang mengatakan bahawa kepala botak, perut buncit seperti Tok Kong. Jadi menunjukkan jelas beliau tidak menghormati agama daripada kaum lain. Kalau kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah sendiri berlaku dengan adil dan juga dengan hormat apabila memohon bantuan daripada Raja Negus untuk melindungi kaum muslimin pada awal keadaan Islam diseksa oleh orang-orang Mekah. Kita juga dapat melihat di dalam contoh Rasulullah berdepan dengan cara hormat, berbincang dengan kaum-kaum Kristian daripada Najran yang 60 orang datang untuk berbincang dengan baginda. Tidak pula baginda memperolok-olokkan agama mereka. Seperti juga baginda berpesan kepada tentera Islam, janganlah dianiaya orang-orang yang beribadat di dalam mana-mana rumah-rumah ibadat. Lebih-lebih lagi kaum-kaum padri ataupun sami yang memang tinggal di dalam rumah-rumah ibadat sedemikian. Jadi contoh Rasulullah ini jauh daripada orang yang kata orang kuat parti Islam se-Malaysia. Jadi saya rasa Sanusi pun kena minta maaf juga, tetapi sehingga kini saya rasa dia tidak berbuat demikian. Perkara ketiga adalah isu berkenaan dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Persekutuan, di mana Taqiyuddin telah mengatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan menolak undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri, maka ia adalah Black Friday dan juga mencabar keadaan Mahkamah Syariah. Seolah-olahnya Mahkamah Syariah ni akan dilupuskan ataupun tidak akan diadakan ataupun akan menjadi terlalu lemah. Maka di sini kita lihat bahawa kenyataan beliau itu telah mempengaruhi ramai orang-orang Islam, yang ada juga yang nak bunuh Nick Azlin dan sebagainya. Maka ini adalah satu kenyataan yang cukup bahaya bagi negara kita. Kita juga mendengar Hadi Awang mengatakan bahawa hakim-hakim yang 8 orang menolak perundangan ataupun perkara yang dibuat oleh kerajaan negeri yang melebihi kuasa kerajaan persekutuan dan juga Mahkamah Syariah. Maka beliau telah mengatakan bahawa mereka ini mempunyai pemikiran penjajah. Yang pertama, seolah-olahnya semua orang yang bukan ahli PAS adalah penjajah. Seperti saya, walaupun kita pergi semayang, kita bayar zakat, kita berpuasa, maka kita ni berfikiran penjajah. Dengan sebulat suara begitu saja menolak suatu keadaan di mana penjajah telah meletakkan asas kepada negara kita dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi, dari sudut mahkamah yang membawa keamanan kepada negara kita selama beberapa yang kita telah ketahui, iaitu setelah merdeka. Maka di sini kita lihat bahawa adakah menunjukkan bahawa seseorang macam seperti saya yang pelajar di
United States dan kemudian mendapat PhD di Edinburgh. Tempat-tempat penjajah adalah tempat yang tidak baik, dan pemikiran-pemikiran penjajah ataupun westerners adalah juga tidak baik. Ini adalah satu keadaan yang berbahaya kerana kita mengasingkan satu golongan manusia dan mengatakan mereka ni semua tak baik, kita saja yang baik, maka kita pun tak boleh nak buat hubungan ataupun buat apa-apa dengan mereka. Jadi di sini kita lihat perkara ini adalah suatu yang cukup bahaya, dan perlu orang seperti Taqiyuddin memohon maaf, dan walaupun beliau mengucapkan Christmas lah dan sebagainya tu, maka saya rasa tak cukup. Beliau harus membetulkan apa yang disebutnya pada ketika itu, iaitu suatu tujuan hanya untuk meraih undi dan meraih simpati orang-orang Melayu yang mana sekarang menjadi dokongan mereka. Yang keempat adalah, walaupun orang seperti Sanusi, orang seperti Taqiyuddin, orang seperti Hadi Awang tidak meminta maaf, kita sebagai manusia sedia menerima kalau ada orang-orang lain yang meminta maaf bagi pihak mereka-mereka ini. Mungkin Tuan Ibrahim Tuan Man, mungkin orang-orang lain selain beliau boleh datang kata mereka ini bercakap dalam kapasiti individu, maka parti tidaklah sedemikian. Jadi saya rasa kita boleh terima, tapi pun tak ada siapa minta maaf. Yang dia kata, oh kami adalah parti yang adil, kami tak merosakkan rumah ibadat di Kelantan, kami biarkan mereka buatkan ibadat cara mereka dan sebagainya. Ya betul, tetapi apabila menghina manusia, apabila mencabar persekutuan serta perlembagaan negara kita, ini semua akan membawa keadaan kucak-kacir dan juga memburukkan imej Islam. Imej Islam kini yang dibawa PAS adalah imej pelampau, imej ekstremis, yang mana tidak ada siapa-siapa termasuk orang-orang Islam sendiri yang boleh hidup dengan pandangan yang ekstremis sedemikian. Yang kelima, PAS menuduh bahawa kerajaan perpaduan bersekongkol dengan orang-orang perasuah, iaitu orang-orang daripada UMNO seperti Najib Tun Razak, seperti Zahid Hamidi dan sebagainya. Lupakah mereka yang bersekongkol dengan UMNO di dalam Muafakat Nasional? Sebelum itu, di dalam pilihan raya 2018 pun mereka telah bekerjasama secara rahsia dengan UMNO untuk memecahkan undi Pakatan Harapan, tetapi telah tidak berjaya. Dan setelah itu mereka membuatkan ataupun menubuhkan Muafakat Nasional, UMNO dan PAS bersatu, tidak menjadi sebahagian daripada Muafakat Nasional. Jadi bagaimana PAS boleh menuduh orang rasuah, dia sendiri yang bekerjasama dengan perasuah? Yang kita juga kena faham bahawa PAS juga telah didapati bersalah di dalam dua pilihan raya kerana rasuah. Jadi nak kata orang rasuah, cerminlah muka dahulu. Dan ada juga kenyataan Hadi Awang yang mengatakan rasuah tu halal. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia halal. Masa tu dia berkawan dengan Bersatu, berkawan dengan UMNO di dalam Sheraton Move. Jadi kita tengok cara, mungkin bukan semua orang PAS berpendapat demikian, tetapi apabila pemimpin dia berpendapat demikian dan juga bertindak menubuhkan Muafakat Nasional, maka menuduh orang tetapi meludah ke langit itu adalah sesuatu yang perlu diperbetulkan. Kita juga harus ingat bahawa perkara yang keenam, bahawa Hadi pernah menyebutkan bahawa orang-orang bukan Melayu, di mana DAP yang dikatakan bukan Melayu terlalu agresif, dan kita sebagai orang Islam tidak boleh hidup
sama apa yang dikatakan sama level lah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang hanya mengikut arahan orang-orang Islam dan Melayu adalah yang boleh diterima di dalam negara yang mencerminkan keislaman, iaitu seperti konsep apa yang dikatakan zimmi. Tuan-tuan, konsep zimmi ini adalah konsep perang, di mana apabila umat Islam ataupun tentera Islam menakluki sesuatu negara dengan cara tentera, maka ada rakyat yang di bawah jagaan kerajaan Islam itu disebutkan zimmi, dan mereka mempunyai syarat-syarat warga negara di negara tersebut. Tetapi di dalam negara Malaysia, dan saya pernah membuat video tentang perkara ini juga, Siddiq Fadil telah menyatakan bahawa konsep zimmi ini telah tidak wujud sebab kita hidup di dalam demokrasi. Jadi Hadi Awang mungkin tertinggal dalam zaman perang dulu, dia tak faham tentang konsep demokrasi dan konsep zimmi yang tak sepatutnya ada lagi. Jadi otak dia masih lagi orang-orang bukan Melayu ni macam zimmi, iaitu mereka ini seperti second class citizen. Ini adalah suatu yang tidak patut dinyatakan oleh seorang rakyat Malaysia. Walaupun di dalam perlembagaan ada perkara ataupun perlembagaan yang menyatakan keistimewaan orang-orang Melayu dan orang penduduk asal Sabah dan Sarawak, ini tidak mengatakan bahawa kita boleh menghina orang sebagai second class citizen. Saya sebagai seorang ahli akademik tak pernah membeza-bezakan di antara pelajar atau siswazah Melayu dan Cina dan India dan daripada Sabah dan Sarawak. Semua saya ajar dengan cara adil dan saksama, dan inilah tuntutan Islam. Mungkin PAS nak kena belajar sikit tentang Islam secara tu dan bukan Islam secara peperangan. Maka bolehlah kita katakan bahawa PAS ni boleh memerintah Malaysia, tetapi dengan pandangan bahawa orang lain ni adalah tak setaraf dengan orang Islam sebagai warga negara, maka ini menjadi suatu yang tidak baik. Yang ketujuhnya adalah bagaimana PAS menghina DAP berulang kali, di mana dikatakan DAP ni musuh Islam lah, musuh Melayu lah, macam orang UMNO dulu membuat satu mantra. Mantra ni adalah macam zikir lah. DAP ni musuh Islam, DAP ni musuh Melayu, DAP musuh Islam, DAP musuh Melayu, DAP macam berzikir. Ya, sekarang ni PAS harus mengakui di dalam sejarah sewaktu Barisan Alternatif dulu, dia bekerjasama dengan DAP. Sebabnya DAP itu bukanlah parti yang memusuhi Islam. Sewaktu saya menjadi ahli DAP, saya telah melihat daripada dalam ada beberapa orang Melayu yang boleh berkata demikian. Dan saya keluar daripada DAP hanya sebab orang-orang Melayu menuduh bahawa tulisan-tulisan saya itu dipengaruhi oleh DAP. Walhal tulisan saya adalah daripada pemikiran dan juga daripada hati saya sendiri, iaitu satu yang independen, bukan dipengaruhi oleh sesiapa. Maka di sini kita lihat bahawa kalau nak menjadi pemerintah di Malaysia, janganlah menggunakan agama sedemikian. Apabila dikatakan satu parti politik itu musuh Islam, itu akan mempengaruhi orang bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kalau nak berbeza pandangan dari sudut politik itu tidak ada masalah. Apa yang beza dari sudut ekonomi, apa yang beza dari sudut pendidikan, apa yang beza dari sudut sosial, apa yang beza dari sudut aspek sains alam persekitaran, apa dia yang beza? Lain tidak mengatakan orang tu musuh Islam. Ini tidak patut. Saya sehingga mengatakan bahawa kalau macam inilah Islam digunakan, maka kita tidak harus mempunyai satu parti politik yang mempunyai ideologi agama. Jadi akhir sekali, yang ke-8 adalah PAS telah mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai dia punya penasihat di dalam negeri-negeri yang diperintah.
Tun Dr. Mahathir terkenal dengan dia punya idea bahawa orang lain ni semua pendatang. Dia macam Tun Mahathir ni macam Hadi Awang lah. Hadi Awang ni dia terperangkap dengan kitab-kitab masa perang Islam dengan bukan Islam, jadi orang lain semua zimmi, second class citizen. Yang Tun Mahathir pun sama juga, dia menganggap bahawa orang bukan Melayu ni adalah pendatang. Dia punya keluarga sendiri dia tak tengok. Maka di sini dikatakan bahawa sama jugalah, walaupun dia tidak gunakan perkataan second class citizen, tapi itu jugalah membawa perkara yang sama. Bagi saya, aspek pendatang yang disebutkan oleh Tun Mahathir hampir samalah dengan konsep zimmi yang mungkin dimaksudkan oleh orang macam Hadi Awang apabila mengatakan bahawa orang bukan Islam yang duduk di bawah Islam perlulah tidak agresif dan sebagainya. Jadi saya bersetuju siapa-siapa pun tak boleh agresif, cuma membuat kritikan dengan beradab. Saya mengakui ada beberapa pemimpin UMNO, pemimpin PAS, pemimpin DAP yang agresif, tidak beradab. Semua yang begitu saya rasa tidak patut ada di dalam demokrasi, dan rakyat tidak patut mengambil mereka sebagai pemimpin. Jadi di situlah pandangan saya tentang kalaulah PAS kononnya nak membaiki diri dia. Inilah perkara-perkara 8 yang perlu diambil teliti. Katakanlah ada kamp lain yang nak memberikan satu imej yang baru, maka perkara ke-8 ini harus dilihat, iaitu memohon maaf bagi pihak pemimpin-pemimpin, dan juga menolak orang seperti Tun Dr. Mahathir, dan serta menghormati aspek dari sudut persekutuan, perlembagaan, dan juga menghormati semua manusia, semua rakyat sebagai warga negara Malaysia. Barulah boleh diangkat untuk menjadi kerajaan di dalam negara Malaysia, yang mana boleh menjadi suatu benda yang positif, bukan menjadi penumpang seperti di dalam Sheraton Move dahulu apabila mereka menumpang Bersatu dan UMNO. Tetapi sekarang PAS menjadi satu parti yang cukup besar, yang terbesar sekali di dalam parlimen. Tetapi adakah hati mereka besar? Adakah pemikiran mereka besar? Ataupun adakah wawasan mereka besar? Tetapi kalau wawasan, hati dan pemikiran sempit, maka saya rasa lebih baik PAS ini tidak diwujudkan lagi di dalam negara ini. Dengan itu, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.